Assalamualaikum. Kembali bersama saya adalah Atika dan sebelah saya ini adalah Panglima Aduka. Okey, korang kalau korang tengok TikTok, tipulah korang tak kenal dengan dia. Dia memang terkenal dengan ilmu persilatan dia, dengan kisah seram dia. Kalau korang nak sejarah. Okey, tapi kan dia ni sebenarnya adalah pelakon teater bangsawan. Tahu juga dia pernah kita tak pernah berlakon sama lagi. Kita belum pernah stage lagi. Ya kan. Tapi I memang pernah tengok dia berlakon. It was so amazing people. Tapi itu lagi rezeki nanti insyaAllah lah kan. InsyaAllah. Tapi kita pernah nak kedeng-kedengkan kan dengan satu pengarah ni, tapi tak berjaya sebab PKP kan. So tak apalah, insyaAllah lah after this, okay. So hari ni Panglima Aduka, boleh tak you kenalkan you punya siapa diri you yang sebenar? Lepas tu macam mana you boleh terkenal dekat TikTok? Saya ada berapa followers dekat TikTok? Oh my god, dia punya view gila weh. Alright, okay. Nama sebenar saya Pangeran Nurdian Shah. Okay, berasal daripada Bagan Datuk Perak. Dan saya memang merupakan seorang pengajar ilmu persilatan. Dan juga salah seorang daripada yang meminati sejarah. Dan juga mengajar berkaitan-kaitan dengan ilmu kebatinan, berkaitan dengan ilmu pertahanan diri ni memang saya punya master lah dalam bidang saya. Jadi selalunya dalam dunia TikTokers ni kan, saya buat pada seawal TikTok ni baru start nak naik. Waktu tu kalau siapa ada orang akan cakap, kalau siapa ada TikTok je, ini budak-budak TikTok ni kan. Budak-budak TikTok kan boleh pakai pun semua tahu ni ke. Oh, okey. Zaman tu. Zaman TikTok macam budak-budak tengah menari-nari, tengah joget-joget kan. Waktu tu trending dia kat situ. Waktu tu. Jadi saya install TikTok. Bila kita buat lah, sebab saya sebelum ni saya ada page juga. Sampai sekarang page Facebook saya. Traveler Perfume NY. Itu memang page saya jugalah. Follow saya kat sana. Dan saya bawakan ke TikTok, dalam dunia TikTok. Jadi dalam dunia TikTok tersebut, yang inilah yang mula berlaku apabila saya terjemahkan dalam bentuk sejarah, dalam bentuk silat, dalam bentuk keilmuan, perkongsian ilmu senjata dan juga sewaktu dengannya. Yang membuatkan orang pada waktu itu tidak ada orang lain yang pakai tanjak. Saya pakai tanjak. Saya buat dalam TikTok, saya pakai tanjak. Saya tunjukkan ilmu pergesan, saya tunjukkan ilmu persilatan dia semua bagai. Pada waktu itulah baru saya di antara yang terawal yang menunjukkan semua fasa-fasa tersebut. Jadi melakukan perubahan lah. Dan pada ketika itulah orang tertarik dengan saya punya video, saya punya konten. Sebab saya masukkan video-video pasal silat, video pasal Flash Mob Academy. Panglima ada ajar ni kan? Siapa ni pelakon terkenal tu? Fazura punya ni, Fatah Amin. Dia juga setahu saya, sebab saya pernah tengok video dia, dia pernah mengajar Fatah Amin untuk Mat Kilau, betul? Untuk awang dia ada satu filem barulah nanti. Okey, Fatah dia. Dishootkan sesuatu dia. Tak boleh beritahu lah kan. Tapi akan ada sesuatu filem yang baru yang dia akan shoot pada tahun ni, 2023. Wow. Jadi untuk itulah. Panglima dipertanggungjawabkan untuk mengajar dia silat lah. Betul. Tapi Fatah Amin kan memang orang silat kan? Betul, dia orang silat. Cuma ada beberapa, bukan semua benda kita boleh dapat sebab dia nak belajar art. Art dalam sudut senjata, art dalam sudut body form supaya nampak lebih kemas. Untuk cantikkan. Cantikkan. Dia dah ada body form seorang pesilat, jadi dia nak dicantikkan lagi. Macam tu. Actually bukan Fatah Amin saja. Ada Zafril pun saya ajar. Saya berkongsi ilmu dengan dia. Tak adalah saya jadi guru pun untuk dia orang ni. Tapi kita berkongsi ilmu. Lepas ni boleh ajar saya pula. Boleh apa salahnya. Ramai sebenarnya Ziza kan. Tapi saya pernah belajar silat dulu. Aduh, patah semua. Lepas tu dah tak nak stop dah. Okay, so next kita nak tahulah sepanjang pengalaman lah. Sebab kita ada tengok Panglima ada ada betapa So kita nak tahu pengalaman yang paling menyeramkan. Dan boleh tak kongsi kepada kami satu benda yang paling menarik yang mungkin secara eksklusif dekat Suara Merdeka yang tak pernah di-sharekan pada TikTok. Okay. Eksklusif Ya, ekstrim lah. Kita nak paling ekstrim lah. Okay, yang paling ekstrim yang tak pernah di-share dalam mana-mana lagi lah. Setakat ni lah. Yang sebenarnya salah satu daripada sudut pengalaman ilmu dalam dunia persilatan, kita nak faham dia ada beberapa tata cara
mana kata untuk menguji keberanian diri kita. Jadi bila menguji keberanian diri ni, tata cara ini perlu diuji dengan beberapa peringkat. Okey, peringkat pertama maknanya kata diuji oleh orang-orang awam, oleh orang sekeliling. Peringkat seterusnya dan peringkat seterusnya, dan juga masuk pada peringkat pertengahan. Pengakhiran ni belum lagi. Pertengahan sahaja kita dah pergi menuju kepada duduk di tempat yang sunyi berseorangan, sama ada mana-mana tempat. Ni ilmu batin Dia lebih kepada dalaman. Tapi bukanlah dalaman yang sepenuhnya, dia lebih kepada menguji diri. Kalau zaman sekarang, kalau kita sebut pasal kebatinan, pasal apa, orang akan nampak macam trigger, macam apa ni, khurafat ke, bid'ah kan, syirik kan. Boleh tak terangkan begini macam khurafat ke ataupun something else Okey, sebenarnya tak ada khurafat pun dan tak ada syirik sekalipun. Khurafat dan syirik ni tertakluk kepada tauhid kita. Maknanya kata saya bukanlah orang ustaz ke apa yang pandai nak letak dalil. Akan tetapi guru saya mengajar tauhid kita. Kalau kita menganggap ayat ini mampu mengenyangkan kita, bermaksud kita pun telah lakukan syirik kafir, syirik kecil. Sebab kita mengatakan ayat ini yang mengenyangkan kita, sedangkan yang mengenyangkan kita Allah SWT yang memberikan nikmat rasa kenyang tersebut. Istilah gitu. Sama juga macam kalau kita bertapa kat luar. Kalau orang ingat mungkin untuk panggil jin ke, duduk seorang-seorang kan. Lap dulu. Lap dulu. Sumpah lap dia. Bertapa seorang-seorang kan, pergi duduk berzikir seorang-seorang. Orang ingat panggil seru-seru. Sebenarnya tak ada wujud pun semula. Dia lebih kepada menguji diri sendiri. Supaya apabila kita diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut, sama ada makhluk nyata atau makhluk gaib, adakah kita lari ataupun tidak? Kalau kita kata kita tauhid kita, aku takut kepada Allah SWT. Tiba-tiba datangnya hantu, datangnya setan, datangnya jin, mengganggu kita pun cabut lagi. Jadi kata kita takut pada Allah Ta'ala. Kan? Itulah tauhid yang diperkatakan. Bukanlah kita menguji diri itu sebab nak bagi ada jin masuk dalam tubuh badan ke, atau benda-benda tu, pendamping ke. Tak ada. Set-set ini diterjemahkan apabila dalam bentuk filem. Dalam bentuk filem semua nampak seram. Nampak orang akan jadi sebabkan itu persepsi. So nak salahkan filem ke? Dia tak boleh salahkan filem, tetapi konsep filem hiburan. Faham. Hiburan tu dia perlukan keseraman. Jadi orang akan letakkan sebagai satu anjakan paradigma untuk melontarkan sesuatu yang macam orang suka untuk tengok. Jadi kalau macam dalam keadaan realiti, bukannya ada benda masuk dalam tubuh badan tu, tidak, tetapi lebih kepada kalau makhluk tu datang, adakah kita lari atau tidak. Dan yang paling menarik sekali bila saya bertapa di Gunung Ledang. Boleh cerita pengalaman Gunung Ledang? Di Gunung Ledang, dia ada beberapa gunung yang famous yang berkaitan dengan pertapaan, ataupun tempat-tempat tertentu. Contoh Gunung Cerai, Gunung Ledang, Gunung Senyum, Gunung Datuk. Jadi ini adalah gunung-gunung yang famous untuk orang pergi bertapa. Kalau macam kawasan-kawasan daratan, Pulau Besar, Beting Beras Basah, dan juga beberapa tempat lain. Jadi dalam pengalaman saya ke Gunung Ledang, daripada kaki gunung sampai ke puncak. Ada jumpa Puteri Gunung Ledang tak? Puteri Gunung Ledang tak ada jumpa. Tetapi ada jumpa. Saya dengan tak sengaja terjumpa pada waktu pukul lebih kurang 4 ke 5 pagi. Waktu itu nak menuju ke solat subuh. Ada makhluk hamba Allah Ta'ala yang kita pun tak tahu dia adalah makhluk manusia ataupun makhluk yang mungkin bukan manusia. Di mana saya terserempak pada waktu itu nak menuju dekat Gunung Ledang ni. Ada satu puncak, kawasan puncak, boleh katakan puncak, lebih kurang 1 jam sebelum puncak ada surau. Jadi kita nak menuju ke surau, nak solat subuh. Jadi bila nak solat subuh tersebut, perjalanan nak menuju ke solat subuh tu berselisih dengan 2 orang atau ke 3 orang macam itulah. Pada waktu 4 ke 5 pagi waktu tu berselisih. Jadi dia orang bagi salam. Saya tunjuklah orang tersebut tidak pakai jenis hiking punya, tak ada. Dia sangat-sangat sempoi. Sangat-sangat sempoi. Dia pakai macam mana tu? Pakaiannya lebih kepada jubah lah. Lebih kepada jubah kan. Jadi saya difahamkan di Gunung Ledang ni ada terbahagi kepada 2 kawasan. Satu kawasan jin Islam, satu kawasan jin kafir. Jadi mereka ini tidak berkampung yang berlainan. Jadi pada waktu itu saya mungkin terjumpa jin Islam barangkali. Jadi waktu tersebut dia pakai jubah hitam ke jubah putih? Waktu itu dia hijau. Warna dia hijau. Jadi dia tidak memakai putih, dia memakai hitam. Dia luar hijau. Dari dalam gelap tu kita nak nampak dengan tak nampaklah hijau-hijau yang gelap, bukan hijau yang terang sebab dalam hutan ni gelap kan. Jadi perjalanan waktu itu tersebut dia pun bagi salam. Dia pun jawab salam macam biasa kan. Waktu itu saya berseorangan. Sebab waktu itu proses tersebut mesti berseorangan. Dia tidak boleh proses yang saya alami lah. Dia kata tak boleh sekali ramai dia jadi enjoy ya. Kita takkan boleh nak berborak dengan sesiapa pun. Jadi waktu itu sebutlah berjalan semua bagai, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Kita pun Waalaikumsalam. Saya pun saya dah termetik juga lah kan. Saya pun jawab Waalaikumsalam.
So pada waktu itu berlakulah orang tu bertanya kan, nak pergi mana kan. Dia tanya kita kan. Cakaplah saya lelaki lah. Lelaki. Nampak tak kira muka dia? Orang tua. Orang tu, dua orang. Dia tidaklah berjambang, dia just biasa je, cuma rambut dia panjang tapi paras bahu sajalah. Macam saya panjang lagi, dia paras bahu saja. Dia memakai serban. Jadi bagi saya fikir positif lah, sebab kita dalam hutan kan, kita tak nak terlalu takut sangat kan. Takut nanti yang bila takut sangat tu bahaya juga. Tapi saya nak tahu lah, air muka dia tu macam orang tua yang biasa air muka orang tua ni kan ada banyak kan. Macam bersih ke, memang cantik ke muka dia? Pada waktu itu sebab waktu tu gelap, jadi saya tak nampak sangat dari sudut tu. Yelah kat hutan ni kalau pagi kan. Dia agak gelap. Saya pakai headlamp saya. Sebab kita memang pakai headlamp lah, kalau nak bergerak tak nampak. Jadi waktu nak bercakap dengan dia tu, saya tembak headlamp saya memang ke arah dia, maknanya kata ke arah orang tersebut. Tapi lampu cahaya tu hilang, lost kat situ. Tapi bila saya tembak ke pokok lain, okey, cahaya tu ada. Tembak ke arah dia tak ada kan. Jadi saya mungkin saya dalam hati saya beranggapan mungkin bermasalah kat headlamp saya lah kan. Jadi tak apalah, saya boraklah dengan dia. Jadi bila borak, kita tengah nak pergi mana, saya cakap saya nak pergi surau depan tu. Dia tu apa yang paling menarik, surau kami depan sana. Kalau nak ikut kami boleh lah. Boleh sekali jalan sorak sendiri. Saya waktu tu saya dah tahu dah, saya dapat rasa dah rasanya ini ujian tu saya ni dah hati kan. Sebab surau kita memang tahu trekking jungle dalam hutan tersebut memang ada satu dia. Dia menuju ke arah puncak, dia tak akan menuju ke arah ke belakang. Jadi kalau saya ikut dia, mungkin saya dah ke alam satu lagi. Okey. Lepas tu tak balik-balik. Mungkin tak balik, mungkin dia balik. Antara dua lah kan. Kalau dapat gadis-gadis cantik tak apalah. Ini kalau katakan semuanya habis kan, kena kurung je kan. Tak ada pasal. Jadi pada waktu itulah kan, bila berlaga tersebut, saya cakap lah dengan dia, saya nak pergi solat kat depan sana sebab surau kami kat depan sana. Saya dah tahu lah, dapat insting menyatakan yang mereka ni bukan makhluk manusia. Mereka ni bukan makhluk selain daripada manusia. Jadi mana tahu dia nak kahwinkan ke dia. Saya tak nak tahu pun. Kalau saya masuk dalam tu takut tak keluar. Habis. Jadi takut tak keluar. Jadi kes yang hilang kat Gopeng kan. Masa kes Gopeng pun saya terlibat juga. Oh ya ke? Viral juga saya punya statement saya. Sampai wartawan pun ada hubungi saya pasal kes tersebut. Okey, tak apa. Nanti kita simpan juga. Nanti kita cerita. Jadi bila dalam Gunung Ledang tersebut, saya pun bila dia dah semua bagai, dia kata jadilah depan sana ada binatang berbisa, dia kata kan. Saya pun saya pun okeylah, tak apalah, saya berhati-hatilah sebab saya dah bawa kayu kan. Okeylah saya jalan. Okey, bila jalan tu semua bagai, sampai kat masjid memang jumpa ular, ada ular berbisa. Hitam ke warna hitam? Memang warna hitam. Sebab waktu malam tu gelap, memang nampak hitam je. Tapi nampaklah macam dia bergerak semua. Nampaklah ada semua kan. So kita halau-halau tepi lah, masuk. Okey. Bila dah sampai situ satu tahap, dah nak belum masuk solat lagi. Tengah tunggu solat lama betul tak solat ni. Bila masuk waktu ni? Jam dah masuk subuh. Dah nak masuk subuh. Tapi jam saya pakai jam macam ni lah. Jam tactical untuk hutannya kan. Jadi pada waktu itu saya tunggu-tunggulah nak solat kan. Tak ada orang. Sepatutnya ada orang. Sebab ada para hikers lain ke apa semua. Waktu tu kat saya tunggu tak ada orang. Lepas tu tiba jam terhenti. Jam terhenti, saya mau fikir asal jam terhenti ni. Ibarat masa terhenti. Dia ibarat masa terhenti. Lepas tu tiba suasana jadi macam berbeza sedikit. Pada waktu itulah saya macam okeylah tapi saya dah sampai kat surau dah ni. Dekat pondok dia bukan surau yang lawa pun. Dia pondok kecil. Pondok kecil. Jadi dia ada anak sungai kecil untuk ambil wuduk. Jadi bila waktu sampai tahap tu, saya pun tunggulah. Ada orang yang datang ke apa semua kan. Sebab saya nak tahu waktu dah masuk ke belum. Sebab kita tak tahu bila jam terhenti, saya tak tahu waktu dah masuk. Sebab dia masuk waktu itu sepatutnya pukul 5.45. Jadi waktu tu saya tunggu-tunggu tak. Masa terhenti 5.30. Tak bergerak. Saya tak bergerak ni kan. Kita tak tahu kan. Jadi tak tahu dah masuk ke belum masuk. Jadi bila saya buat anggaran dia, mungkin saya dah lebih kurang 10 minit, saya tunggu 15 minit, baru saya sendiri azan. Saya mau azan. Saya azan semua bergaya, suasana jadi boleh sunyi. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senyap semua bergaya kan. Lepas tu bila angin secara tiba-tiba datang. Semua bagai, jam saya masih terhenti lagi. Jam saya masih terhenti, angin secara tiba datang, saya pun duduk semua bagai kan. Sampai habis kan. Sampai yang solat apa semua bagai, Allahu Akbar. Habis, kita pun nak solat. Nak solat ni. Okey lah, sebab tak ada orang, kat situ ada sejadah. Ada satu je sejadah. Tapi lainnya ada bersusun banyak pula sejadah lah. Mungkin orang infak ke apa kan. Jadi nak solat ni. Tiba-tiba nak solat, ada orang datang daripada luar, datang.
Assalamualaikum, boleh kami tumpang solat sekali? Bukan sikit, lebih kurang dekat 10 orang. Saya pun macam, ish, mana pula datang ni dengan pakaian-pakaian, bukan pakaian hackers, dia pakaian ala-ala macam orang alim-alim lah. Orang alim-alim kan. Jadi kita ni, saya bukannya orang alim kan. Saya tengok orang pakai serban jamang semua kan. Saya pun kata, tak apa boleh lah. Jadi ketua imam lah kan. Tak boleh. Kami kena awak imam kan. And awak khalifah kan. Saya pun kena ajak kan. Saya dah jam tak berdiri lagi ni. Kalau jam tak bergerak lagi kan. Kita pun semua bagai. Okey. So buatlah. Okey, kita pun solat. Solat daripada awal sampai habis. Solat awal sampai habis. Sampai penamat semua bagai. Yang orang ramai-ramai tersebut, dia pun macam ada lagi waktu tu saya ingatkan kalau jin mesti hilang lepas ni. Ada hati saya lah kan. Bila saya tengah berdoa waktu last habis raya akhir, berdoa apa semua bagai. Kalau ada orang ni ada jin ke apa, mesti tak ada kan. Apa semua. Amin. Kalau sudah doa, doa apa amin. Amin, toleh belakang, ada lagi. Saya ingatkan kalau jin biasa dalam filem-filem bila dah habis hilanglah kat belakang kan. Ada lagi. Ada lagi apa semua bagai. Itu kan. Kami sebenarnya nak berkongsi cerita, berkongsi ilmu. Lepas tu kami bukan orang sini. Kami bukan di alam kamu. Saya bila dia kata bukan alam saya pun macam Allah ma'ai, ini salah satu ujian ketahanan diri ke apa ni kan. Sekarang ni saya berada di alam saya ke ataupun saya berada di alam satu lagi. Rupa-rupanya saya dah termasuk dalam alam mereka. Dah termasuk sebab tu masa terhenti, waktu terhenti, mereka cerita di mana waktu ini cerita mungkin jin punya cerita ni bagi saya anggapan saya jin lah. Saya tak mempercayai jin sangat pun sebab jin boleh menipu, boleh berdusta. Jadi kita mungkin boleh tertipu dengan apa yang mereka katakan. Tetapi dengan niat mereka yang baik, dia orang bersolat, apa semua bagai. Jadi kita mendengarkan cerita saya. Saya lebih suka meraihkan apa yang mereka cerita lah. Dunia di alam mereka dengan dunia di alam kita tidak sama. Bermaksud satu hari dunia kita dia tidak bersamaan dengan satu hari dunia mereka. 7 hari dunia kita baru bersamaan dengan satu hari dunia mereka. Dimensi mereka berbeza-beza dan setiap dimensi ni gelombang dia berbeza mengikut tempat masing-masing. Kalau contoh kita pergi ke Gunung Ledang, dimensi dia mungkin satu hari alam mereka bersama 7 hari di alam kita. Sebab tu orang hilang dalam tempoh lama, lepas tu dalam tempoh lepas 7 hari, 8 hari dia datang balik. Kalau di kawasan-kawasan Gunung Jerai mungkin berbeza dimensi. Kalau di kawasan daratan berbeza dimensi. Jadi dia tidak sama. Dia dipanggil sebagai gelombang, dia kata. Gelombang tenaga yang kita ada kat sini tak sama dengan gelombang tenaga yang ada dekat. Sebab tu dia beritahu dari sudut masa ni sangat terhenti yang sangat lama. Sebab tu masa saya terhenti. Jadi dia bercerita berkaitan dengan orang menyatakan Hang Tuah berada di Gunung Ledang bersama Puteri Gunung Ledang. Itu betul ke? Ini pandangan dia lah. Dia punya cerita, makhluk jin cerita kan. Saya pun tanya juga. Tapi kita tak tahu sahih. Sahih ke tidak kita tak tahu. Jadi sebab dia tidak ada Wak Imam kesihan dalam sudut fakta sendiri pun, dalam sejarah pun tak ada kesihan lagi. Jadi dia bercerita. Jadi bila dia bercerita sebenarnya Puteri Gunung Ledang itu memang ada, tetapi telah pun meninggal dunia. And pada waktu ketika itu, pada abad ke-13 ke-14 memang telah wujud ada Puteri Gunung Ledang tersebut. Dan mereka ini kehidupan dia duduk bersama dengan alam jin. Manusia yang duduk bersama dengan alam jin yang berada waktu itu Gunung Ledang sangat terpelihara. Sama sekarang pelihara. Tapi bahasa mereka ni bukan bahasa yang macam kita sekarang lah, dia macam ala-ala klasik-klasik sikit lah. Klasik-klasik sikit. And jadi dia panggil saya anak anda. Kita bahasa biasa. Kita dah macam nak lari tak boleh lari kan. Kita dah duduk dalam tu kan. Kalau saya lari ni pun silap mungkin menunjukkan kurang ajar ke apa kan. Kita pun tak tahu. Kita duduk dengan dia kan. Ni mungkin dalam hati saya katakan mungkin salah satu ujian yang saya terima dan saya perlu hadapi kan. Jadi dia ceritakan balik. And kisah dia mana Datuk Laksmana Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang. Bagaimana Puteri Gunung Ledang tersebut yang diperkatakan bercinta. Menurut mereka Puteri Gunung Ledang dengan Datuk Laksmana Hang Tuah tidak pun bercinta sebenarnya. Oh ya ke? Tidak bercinta. Dengar tu guys, mana ada bercinta. Habis tu yang dalam filem tu. Dalam filem tu betul skop hiburan. Okey, ialah skop hiburan. Tapi sebenarnya tidak bercinta. Oh ya ke? Mereka tidak bercinta sebab mereka ini dua-dua ni adalah orang-orang yang cukup hebat. Orang-orang yang memang ada kelebihan yang tersendiri. Wak Imam Datuk Laksmana Hang Tuah pun mempunyai gelanggang silatnya sendiri di Gunung Ledang. Dan di mana mereka berguru dengan Adiputra waktu itu.
Jadi mereka berguru dengan Datuk Laksamana Hang Tuah, berguru dengan Adiputra bersama dengan para sahabat dia. Termasuk dengan Puteri Gunung Ledang sendiri, seorang yang amat mahir dalam ilmu perubatan, ilmu herba. Oh, maksudnya Puteri Gunung Ledang ni dia mahir dalam perubatan. Dia sangat mahir. Oh, dia doktor lah. Dia kira zaman tu dia doktor punya level lah. Okay. Jadi kalau orang daripada luar datang nak ambil bahan-bahan herba apa semua bagai, dia akan mesti jumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Jadi waktu itulah sebenarnya Puteri Gunung Ledang ni memang dah tua. Jadi kalau Hang Tuah pada waktu itu masih muda lagi. Takkanlah orang muda nak bercinta dengan orang tua. Contohlah kalau kan. Jadi waktu zaman itu. Patutlah dia nenek kebayan. Nenek kebayan itulah yang sebenarnya Puteri Gunung Ledang. Itu menurut perkiraan cerita daripada orang-orang jin yang berada kat sana. Jadi saya pun, kita pun bila dia dah bercerita pasal tu, kita pun macam interesting nak tahu lagi lebih kan. More and more. Kita pun tanya lagi kan. Okey, bagaimana pula dengan kisah zaman Kesultanan Melaka menyatakan Gunung Ledang ni adalah tapak emas yang dia perkatakan. Ini masuklah. Bila tapak emas dia kata, benda ni terlalu mistikal. Setiap emas-emas ataupun harta yang ada pada Gunung Ledang dijaga oleh makhluk-makhluk yang tertentu, yang berbeza makhluknya. Emas tersebut orang datang guna metal detector sekalipun, sebab ada orang dia kata ada orang datang bawa metal detector. Dia tak adalah sebut metal detector, tapi dia bawa barang lah, dia kata barang untuk mengesan. Kita punya pasir kita tahu lah betul metal detector. Yelah yang orang kesan emas. Orang kesan tu semua bagai. Orang tersebut dapat jumpa emas, dia check memang tulis emas, dia pergi gold. Dia kuit, tiba-tiba tak ada. Lepas tu dia pergi kat tepi, tiba-tiba gold tu ada kat sebelah kanan pula. Kuit tak ada. Rupa emas tersebut bergerak. Yelah. Dijaga oleh makhluk-makhluk pendamping sekalian. Okey. Jadi bila dalam kaedah pengujian diri tersebut, adalah juga binatang-binatang yang lain. Contoh macam harimau yang secara tiba-tiba. Mereka ni makhluk-makhluk jin di Gunung Ledang ni ada jin belaan. Kalau macam kita kucing, diorang belaan diorang ular, harimau, binatang-binatang berbisa. Dan dia real. Bukannya binatang yang dalam bentuk khaib. Pada waktu itu datanglah ular tak datang lah, sebab saya waktu itu saya dah jumpa ular satu. And yang datang seekor harimau duduk dekat luar surau. Saya dah macam, ini kalau kena telan sisia ni kan, apa semua kan. Tapi saya dah pegang kayu lah, in case kalau apa-apa jadi pun kita tawakal lah kan. Kalau mati, dia mati bersama-sama kan. Jadi dia kata ini semua, diorang ni tak mengganggu orang selagi orang tak mengganggu mereka. Jadi saya pun tengok apa semua baik. Rupanya Gunung Ledang ni, bila sebut pasal misteri terlalu banyak dan terlalu luas. Sebab mereka ini mempunyai pelbagai cerita-cerita yang berbeza-beza. Ada orang awam menceritakan konsep A, konsep B, konsep C. Tapi orang-orang yang jin yang di sana menunjukkan mereka ni lebih tahu, sebab mereka hidup, usia mereka dah ratusan tahun. Mereka punya usia yang terlalu lama. Jadi penceritaan mereka tersebut bagi saya sebab kita nak menceritakan sesuatu benda yang sejarah, perlukan fakta. Dia tak boleh berdasarkan daripada sekunder sumber sekunder dia tak boleh, mesti sumber prima. Jadi apabila dalam konsep tersebut dia banyak penceritaan, tapi tidak ada pembuktian. Cuma pembuktian daripada mata saya lah. Mana kata kita nampak secara hijab terbuka, makhluk tu ada, makhluk imau secara tarik tu ada kan. Jadi waktu itulah di mana diterjemahkan dalam bentuk perkampungan orang-orang bunian. Jadi keluar je. Pondok tu memang saya dalam pondok. Dia pun bawa keluar. Lebih kurang dekat 10 orang, dia bawa keluar. Saya keluar je, keluar seolah-olah macam Stargate tau. Macam Stargate tiba-tiba dah terbuka. Kalau kita tengok cerita Avengers tu, lebih kurang ala-ala macam tu lah. Wakanda punya kan. Dia macam terbuka satu tau. Saya pun tak tahu kan. Benda ni mungkin kalau orang kat luar zaman sekarang, mungkin dia berkena barang kot. Boleh sampai ke bulan lah kan. Jadi bila terbuka apa semua barang, kita duduk. Pada waktu tu jam saya masih tak bergerak lagi. Masih kekal statik. Pukul 5.30. Jadi saya pun pergi tengok apa semua bagai, buka, nampaklah perkampungan. Tapi saya tak dibenarkan masuk. Saya sebenarnya berada di antara sempadan. Di antara sempadan. Kalau macam saya sempadan Thailand dan macam tu. Masuk sempadan Thailand sekarang ni kena hati-hati lah. Okey, lepas tu. Jadi pada waktu itulah bermulanya saya lihat mereka nak bawa saya masuk dalam, tapi ada yang menghalang, kata kalau saya masuk ke kawasan mereka nak keluar mungkin dah agak sukar.
Sebab kita manusia ini sebenarnya dialu-alukan oleh mereka. Manusia yang mereka pilih lah. Mereka nampak. Sebenarnya sebab ada manusia yang hilang, dia terus hilang terus. Sebab mereka sebenarnya dialu-alukan dipanggil. Ada beberapa contoh lah. Contoh macam kes Azrul yang hilang kat Bukit Broga dulu. Konsep yang sama juga. Cuma tinggal lagi layanan mungkin berbeza-beza dari makhluk tersebut. Jadi bila kita dapat lihat ada masjid mereka, ada kampung mereka, ada sesuatu yang macam pelik-pelik lah kan. Jadi nak kata macam lama sangat tak ada, lama sangat. Kalau zaman itu canggih lah pada zaman mereka tu. Memang canggih pada zaman ada mereka tu. Ada kereta ke? Tak ada, saya tak nampak kereta lah. Tapi kenderaan mereka ni satu-satu kenderaan yang macam seolah macam magical loh. Macam kita masuk ke dunia magical. Macam ni kenderaan Saya tak tahu sama itu kenderaan atau tidak. Cuma sebab saya tak nak, mereka tak benarkan kalau melihat, hanya melihat saja, jangan jangan bertanya. Jadi saya nampak satu kenderaan tu seolah-olah macam kereta kuda, tetapi dia bergerak dengan kelajuan yang sangat pantas, seolah macam dia engine kat belakang. So kereta kuda, tapi ada kuda. Kita macam boleh tengok fairy tale. Macam fairy tale. Dia macam suatu ni saya masuk ke alam Alice in the Wonderland ke apa ni kan. So benda tu jadi banyak benda-benda yang macam bagi saya kalau pada zaman dia pada itu adalah zaman canggih lah. Zaman sesuatu yang macam tak perlukan enjin, tak perlukan apa, tapi dia boleh pergi dengan keadaan pantas yang cukup laju. Jadi saya pun tengok semua bagai. Saya pun undur sikit. Dia kata dah tiba masanya untuk kita berpisah. Jadi bila dah tiba masa untuk berpisah, saya pun macam okey lah. Saya pun tak ada apa-apa nak tanya lah apa semua bagai. Dan saya pun keluar. Saya keluar, mereka berikan saya sebilah keris. Ada ke? Saya tak bawa lah keris tersebut. Sebab saya tak tahu jalan cerita kita more kepada guna saya. Ni kan. Kita tak plan benda-benda ni kan. Tak plan pun sebenarnya. Tak plan apa yang kita nak cerita kan. Saya just cerita berdasarkan daripada soalan macam tu, saya terus cerita je. Jadi saya dapat sebilah keris. Dia bagi sebilah keris sebagai tanda-tanda kenangan. Jadi kita pun simpan lah sebilah keris tersebut. Kita simpan, kita bawa. Bila bawa keluar, tarik dia kata, okey, bagilah salam, Assalamualaikum, manakah berlaku akad. Dia kata ada akad penyerahan. Jadi bila berlaku akad penyerahan, waktu itu kabus secara tiba-tiba. Memang dan sejuk secara tiba-tiba datang. Rupa-rupanya stagit yang ini pahaman saya lah. Stagit ni sebab waktu saya sampai ke surau, memang kabus yang amat tebal. Lepas saya jumpa ular tersebut, saya jumpa kabus yang amat tebal. Kabus ni serupanya adalah satu pintu stagit yang boleh menembus ke alam lain. Jadi sebab tu kalau kita masuk ke mana-mana hutan, ke mana-mana jalan raya ke apa semua bagai kan, kalau nampak kabus yang cukup-cukup tebal, kita jangan masuk dulu. Bagi kabus tu hilang dulu, barulah kita masuk. Sebab dia ada satu dimensi yang membuka gelombang kepada satu alam yang berbeza. Sebab tu kalau kita tengok ada banyak berlaku orang-orang yang tersesat kat Bukit Fraser contohnya kan, dia lalu jalan tah, tetapi kabus yang tebal tiba-tiba pergi pusing-pusing tempat yang sama. Memang berlaku. Jadi pada waktu itu saya pun dalam keadaan sejuk, tiba-tiba secara angin dah start masuk, jam dah start berdetik, 5.31 dah. Pam. Kabus tiba-tiba tutup macam tu, saya pun terpisah, dia mula ke depan dan kabus hilang. Hilang terus jadi macam hutan betul. Saya jumpa balik saya punya track yang asal. Kat situ lah bermula. Waktu tu jam dah menunjuk. Dah berdetik lah 5.31 balik. 5.31 balik sebab waktu mereka lewat. Ya ke? Waktu mereka lewat. Jadi pada waktu tu jam dah berdetik. 5.31 tetapi pada 5.31 jam saya 5.31. Tapi kat luar rupa dah siang. Dah siang dah. 5.31. Padahal siang tu dalam pukul berapa? Saya tak pastilah waktu itu sebab jam masih kekal 5.31. Dia dah bergerak. Jam saya macam ikut masa dia orang. Masa yang bermula terhenti masa mereka. Jadi waktu itu dah siang, dah kabus dah datang, tutup semua bagai. Saya dah berhilang dalam kabus. Waktu itu saya anggarkan mungkin pukul 8 ke 9 pagi kot. Betul, rakan-rakan yang lain ada cari tak? Tak ada. Sebab waktu itu memang kita bersorangan. Bersorangan. Maknanya kita mendaki itu ditugaskan seorang. Dia akan adalah hari-hari yang berbeza-beza. Jadi sebab bukanlah dibiarkan bersorangan sebab saya dah pernah mendaki. Sebab saya dah tahu jalan, dah ingat jalan semua supaya mengelakkan tersesat. Jadi kita kena tahu juga faktor keselamatan. Jadi waktu itu memang saya dah tahu, okey, saya dah berada di alam saya balik. Saya azan balik lah. Takut kita azan balik lah kan. Azan, okey, memang dah berada dalam alam yang nyata. Okey. So, next question saya nak tanya lah. Paling banyak lah kan gunung apa yang paling ekstrim? Sebab ada orang kata Gunung Jerai ni, orang kata kalau nak bertapa,
Last kali kena pergi kat Gunung Jerai. Gunung Jerai ni ada orang kata gunung yang paling mistikal. Lepas tu kalau ada yang petapa lah kan, ni saya dengar kata lah, ada yang orang kata dia orang tak akan jumpa hantu, tapi dia orang akan jumpa perempuan. Dia jumpa perempuan. Sebab dia orang kata last kali mereka ni macam orang-orang macam panggilan ni kan akan diuji dengan perempuan. Betul ke? Sedangkan Syamsul Yusof pun diuji dengan perempuan ni kan kita kan. Betul. Sebab dia orang kata diuji dengan perempuan tu akan goda. Macam orang tu tengah bertapa tapi ada orang datang menggoda. Last kali ujian dia adalah godaan. Betul ke? Godaan oleh seorang perempuan yang cantik. Saya setakat ni kalau ada sudut masa waktu pertapaan dan sudut apa semua bagai, saya tak menyatakan Gunung Jerai adalah gunung tempat terakhir untuk orang bertapa ataupun Gunung Ledang tempat orang bertapa. Dia sebenarnya spesifik dan tertakluk kepada perguruan dan juga keilmuan orang tersebut. Dan tidak semestinya Gunung Jerai. Macam Gunung Jerai dia tidak ekstrim sebab laluan dia dah kereta boleh sampai ke puncak. Jadi kereta boleh sampai ke puncak, dia tak perlu nak melalui kepenatan, dia tak perlu nak melalui macam orang-orang dulu kena mendaki bukit, kena panjat, kena pegang pokok-pokok apa semua, kena tengok alam, kena tengok berhati-hati ada ular ke ada apa ke kan, dia tak perlu. Sampai terus sampai puncak. Boleh duduk kat Bayang Tok Syah tersebut. Tapi ada di Gunung Jerai ada juga lalu-lalu hiking yang boleh lalu, mana untuk laluan lah kan. Tetapi orang memilih untuk naik kereta sampai puncak. Jadi mereka Gunung Jerai pun mistikal juga. Tempat yang mistik juga. Mana-mana gunung pun sebenarnya mistik sebab tempat gunung ni telah tertulis dalam Al-Quran di mana duduknya jin-jin, duduknya makhluk-makhluk yang selain daripada manusia yang dipindah, yang mereka disemandikan di atas di lautan, di pergunungan. Memang itu dah tertulis. Jadi cuma beza dia mungkin Islam atau jin kafir. Jadi di situlah bermulanya. Maka kalau orang nak kata ekstrim tak ekstrim, bagi saya tak tahu orang lain, tapi bagi saya Gunung Ledang adalah antara gunung yang ekstrim, yang agak sukar untuk didaki dan untuk dicapai sebab perlu melalui pelbagai duri dan onak ranjau yang perlu dilalui. Barulah kita akan sampai, barulah kita akan faham penat macam mana, kita mental kita down, itu rasa macam teruk sangat, kaki kram, tak ada siapa tolong, lagi pening. Sebab saya mendaki, bukan bohong lah kalau saya kata tak ada kaki kram, siapa nak tolong, kita pergi seorang. Okey lah, dalam baik Pangeran dah berapa buah gunung mendaki dan bertapa? Saya memang hikers, jadi saya banyak gunung saya. Lebih daripada 10 gunung lah, saya pun dah tak ingat lah. Dekat Malaysia? Dalam Malaysia lah. Kat luar saya belum pergi lagi. Belum lagi lah. Memang banyaklah tempat-tempat mistikal. Gunung Datuk dah pernah? Gunung Datuk pun saya dah sampai. Gunung Datuk dah 6-7 kali dah saya naik atas tu lah. Ya, Gunung Datuk itu kampung saya. Oh ya, kat Rembang kan? Ya kan, dia kat orang Rembang sama dekat kampung kot. Okey tak Gunung Datuk? Gunung Datuk sangat menarik. Gunung Datuk sebab dia pacak terus straight ke atas. Gunung Datuk ni boleh sejarah berkaitan dengan Laksamana Tuah. Dan juga ni mungkin ramai orang tahu, mungkin orang tak tahu. Di Gunung Datuk ada satu tapak dikatakan dipercayai adalah tapak kaki Datuk Laksamana Tuah sebelah. Dan sebelah lagi ada berada di Tanjung Tuan. Di Tanjung Tuan dekat Negeri Sembilan jugalah kan. Adakah tapak tu betul? Wallahualam, hanya dipercayai sahaja. Jadi bagaimana kaedah yang diperkatakan Datuk Laksamana Tuah dia naik atas Gunung Datuk, dia melompat sampai ke Tanjung Tuan. Kalau kita tengok balik macam tak logik lah. Macam ini semua predator sangat ni kan. Ni Avengers ke apa ni kan, Thor ke kan. So bagi saya suka meraihkan. Saya tak mengatakan ya, saya tidak mengatakan tidak. Mana kata orang dulu Allahualam mungkin ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka amalkan ataupun pakai apa-apa, tak salah kan. Teknologi mereka waktu itu. Kalau kita pun zaman sekarang berada di zaman abad ke-14 atau abad ke-13, kita pun juga orang abad 13, dia akan katakan kalau contoh kita nampak pakai handphone boleh call kawan-kawan, dia kata sihir. Apa di zaman tu? Kan? Ataupun ada TV kan. Zaman tu dia akan kata ini sihir. Macam mana boleh masuk pula ni kan. Zaman kita sebab kita dah moden, kita ada teknologi sains dia apa semua bagai. Kita tak percaya kan. Zaman dia akan nampak kita sihir lah. Benda tu kan, benda ni benda yang tak mustahil boleh berlaku pada waktu itu. Okey, boleh tak cerita sikit pasal isu orang hilang dekat Gopeng yang berkaitan dengan acap tu macam mana? So, itu ceritakan secara ringkas saja. Boleh? Saya memang terlibat secara khusus dalam pencarian pada hari yang keempat apabila telah viral banyak semua bagai dan isu daripada statement saya sangat viral sehingga wartawan hubungi saya dan sewaktu dengannya, dan saya pun dihubungi oleh polis-polis kat sana sebab saya ada keluarkan statement saya sendiri. Jadi
ada beberapa panduan yang kita berikan pada waktu itu. Jadi bila pada pandangan saya, pada mula-mula adalah di mana makhluk tersebut dalam ilmu rawatan manusia tersebut masa disembunyikan oleh makhluk tersebut dalam tu. Jadi kita pun dapat semua detect sampaikan ada satu ribut kawasan getah kat Gua Tempurung tersebut, kat Bukit Pasir Putih tersebut ada satu kawasan pokok-pokok getah, dan kita masuk dalam tu sehingga ribut dalam peti ribu menyambar. Pada itu memang ada lebih kurang dalam belas-belas orang lah yang menyertai ekspedisi kita mencari tersebut. Sebab kita dapat rasa seolah macam ada. Rupanya adalah makhluk lain penduduk kat sana. Jadi saya ada bertemu, ditakdirkan orang kala penduduk kat sana ada bertemu dengan orang yang orang tua, dia penggemar kambing. Dia memang dia duduk. Dia ni, cerita dia sangat misteri, di mana saya bersama dengan rakan-rakan semua bagai, daripada jauh pakcik tu dia dah bawa motor dia. Dia manusia, tapi dia orang panggil kat situ orang gila lah. Dia macam orang tak bersihat dia kata. Tapi pakcik ni dia bawa motor. Dia bawa motor, dia kembali kambing semua kan. Dia memang seorang-seorang. Dia mengasingkan diri daripada orang. Dia mistikal. Dia sangat mistikal. Jadi dia pun lalu. Kita orang lalu ikut lorong. Dia pun lalu naik dia punya motor bawa pisang. Bawa pisang nak bagi kambing makan. Jadi dia sampai ke depan ni dia berhenti. Jadi kita orang pun kat situ dah penat sebab dia jalan kaki. Kita lalu betul-betul tepi gua. Tepi laluan gua apa semua bagai kita lalu dia berhenti. Dia pun menyanyi. Saya tengok tapi dia nyanyi benda yang macam berkaitan dengan apa yang kita cari. Tidak ada manusia di sini, tidak ada manusia yang tersembunyi. Dia ibarat macam tu lah. Dia nyanyi bahasa orang tua kan. Makhluk sini semua baik-baik, mereka tak ambil orang, mereka tak ada ambil, and dia beritahu macam tu lah ni semua. Jadi saya dengar pelik rasanya dengar. Pakcik ni macam tahu sesuatu kan. Jadi waktu tu saya pun pergi lah, saya pergi tanya pakcik tu. Saya pergi tanya pakcik tu, saya pergi, "Cik, nak tanya berkaitan dengan pakcik, ada tak dengar cerita pasal orang hilang semua ni kan?" Lepas tu pakcik tu menyanyi. Dia macam menyanyi lah, dia menyanyi kan. Tidak ada orang yang hilang sebenarnya, tidak ada yang masuk, makhluk jin semua baik-baik di sini. And semua kan. Saya rasa pakcik tu tahulah. Itu dia tahu tapi dia tak nak bagi tahu. Itulah saya macam curious lah, kita macam pakcik ni macam tahu something lah kan semua kan. Jadi bila kita semua tanya pakcik bila lama-lama tu pakcik tu nak borak. Apa yang kamu cakap tak ada pun di sini. Makhluk sini semua baik-baik, tak ada dia ambil orang. Dia pun cerita, dulu pernah ada orang hilang. Zaman tahun 2000 something lah, saya tak ingat dia ada cerita. 2000 something ada orang hilang. Orang tu bukan orang situ. Dia adalah seorang nurse ke doktor, saya tak ingat lah. Dia kata macam tu. Orang tu dia buat adalah benda yang bad something dekat kampung tu. Makhluk alam gaib tersebut, jin tu ambil hilang. Satu hari je. Lepas tu selepas daripada satu hari hilang, dia pulangkan balik. Dia bagi pengajaran. Dia bagi pengajaran. Itu sekali tu je kes yang berlaku pada waktu tu. Dan sekali ni berlaku sekali lagi. Jadi sebab tu bila pakcik tu beritahu macam tu, saya ambilkan dari sudut sebab pelbagai guru dan semua dah turun lah. Semua tak dapat. Buat imam masa dia berlari semua tak dapat. Jadi saya buat kesimpulan berdasarkan daripada cerita pakcik tersebut. Pakcik ni orang gila tapi ilmu dia tinggi. Ilmu tauhid dia kan. Kita tak perlu takut dengan makhluk ni. Takut kepada Allah. Bukan makhluk tak ada apa-apa kan. Orang kampung pun tak nak berkawan dengan dia. Orang panggil dia saya buat siasat lah siapa pakcik ni kan semua kan. Selepas daripada jumpa dia kan, pakcik ni orang kata tak berapa sihat. Tak berapa sihat semua. Jadi saya keluar statement. Pada mulanya statement saya baiklah menyatakan saya hampir dapat semua bagai. Ya, saya ingat. Saya ingat. Saya ingat. Saya hampir dapat semua. Jadi bila saya dah jadi benda tu viral. Saya ceritalah pengalaman saya kan. Okey, pergi pada hari yang seterusnya. Bila hari seterusnya saya jumpa pakcik ni. Jumpa pakcik ni dia macam pelik kan. Sebab pakcik ni kata makhluk-makhluk sini semua baik-baik. Jadi kita adalah sedikit ilmu dan kita berkomunikasi lah sedikit dengan makhluk-makhluk semua. Sehingga kan makhluk-makhluk memang kata mereka tak ambil. Dia kata tak ada wujud pun dalam alam gaib tersebut kat situ. Jadi dia mana acap? Benda tu dia persoalan. Jadi saya simpankan lagi tu. Okey, saya simpankan lagi tu. Lepas tu datang Azrul. Azrul ni kalau siapa ingat dia adalah orang yang hilang di Bukit Broga dulu. Okey, ingat. Dia hilang waktu kecil. Dia dijumpa. Dia hilang selama 7 hari, dia nak keluar, dia nampak ada ular, suruh beritahu dia keluar ikut cahaya. Saya ingatkan Azrul yang dia bagi tahu yang dia jumpa kitab besar tu bukan? Saya tak pasti yang tu memang satu. Tapi dia ni yang hilang kat Bukit Broga. Dia hilang selama 7 hari. Selama 7 hari tapi dia beranggapan 1 hari di sana. Dia hilang kat sana. Jadi orang yang dah pernah masuk alam gaib atau masuk alam bunian, sebenarnya hijab mereka terbuka.
hijab mereka ni dapat dia rasa yang lain daripada manusia biasa. Jadi dia pun datang ke tempat lokasi tersebut dekat Bukit Batu Putih. Dia pun menggunakan apa yang dia ada, menyatakan sebenarnya tidak ada makhluk tersebut dekat situ, tak menyatakan tidak ada manusia yang berada di alam tersebut. Jadi bila Azharul sendiri pun yang pernah ada pengalaman and masuk ke alam semua bagai menyatakan benda yang sama, jadi saya menyatakan pendapat yang sama dengan macam dia. Maknanya kata masa mungkin tidak ada di situ. Jadi di mana dia keluar daripada Gopeng tapi tak tahu ke mana. Itu adalah kesimpulan saya buat. Jadi kat situ lah benda tu jadi lagi viral. Polis datang call apa semua kan. Kalau tahu kat mana lokasi-lokasi. Kita just bagi pandangan je lah. And ini sekadar pandangan sebagai seorang perawat. Tapi sampai sekarang masih lagi orang mencari. Wallahualam, kita doakan mana yang terbaik sajalah. Kalau benar dia berada di alam gaib, maka biarlah ada orang lain jumpa dia. Maksudnya dalam kes kesimpulan Acap ni, maksudnya daripada pengamal-pengamal perubatan pun dah turun kat tempat itu, patut dah berhubung dengan makhluk yang sebaliknya. Nak tanya mana si Acap ni memang tak ada. Takkan ada orang nak tipu kan? Buat masa ni tidak ada. Kalau ikut logik dia pun, dia berlari pakai cap. Cap dia pun tak dapat. Sekurang-kurangnya dapat cap pun okey lah. Kalau ada contoh dia alam gaib kan, contoh tak dapat badan and tarik-tarik apa semua bagai, dapat tarik cap. Mungkin membuktikan dia ada di alam gaib pun okey lah, tapi tidak ada sebarang dalam bentuk fakta, dalam bentuk fizikal yang ada. Jadi kesimpulan dia sehingga sekarang masih tergantung lagi. Kita pun tak tahu sama ada berada di, saya pun tak boleh nak katakan tak ada. Mungkin ada dia, Dia ni kemungkinan sahaja. Mungkin ada orang colik dia ke. Wallahualam, benda ni sangat sensitif kan. Sangat sensitif. Kita kena hormatlah keluarga belah sana kan. Sebab saya pun cuba untuk membantu juga setakat mana kita mampu. Tapi sekarang pun ramai juga rakan-rakan saya, Tok Singa, dengan perawat-perawat lain, Tok Syafiq semua. Mereka masih cuba juga, adalah grup-grup yang masih mencari lagi di kawasan sana. Jadi bagi saya dah letak segmen saya drop kat situ je lah. Macam mereka nak mencari lagi, kita pulang. Masing-masing punya cara, kita doakan yang terbaik saja. Yelah, sebab you guys pun dah connection dengan alam sebelah sana, tak ada. Kalau ada, itu pada pandangan kami je lah kan. Tak semestinya kami betul. Tak semestinya saya betul, mungkin saya juga salah kan. Mungkin ada orang, semua itu lah. Ramai guru-guru yang hebat-hebat, orang-orang yang berkaitan dengan perubatan cukup hebat ni, semua dah turun. Dah cuba tapi tak jumpa. Jadi apakah kesimpulan dia? Kalau betul ada di alam gaib, pasti kita akan salah seorang melekat. Kan, betul juga. Contoh ibarat dia macam tu lah. Itu pandangan saya. Saya rasa mungkin benda ni akan jatuh kes polis ke. Dia memang ada kes polis. Kes dia ada. Kes hilang kan. Kes orang hilang. Dan mungkin macam-macam lah kan. Tapi kita doakan yang terbaik lah untuk mereka. Okey, jadi kesimpulannya lah kan, mungkin orang kat luar sana yang nak belajar ilmu batin, ilmu silat ini, mungkin ada yang tersalah ambil ilmu. So apa pesanan supaya janganlah jadi gila ke apa ke, contoh saya lagi cakap Okey. Isim, kita rasa takjub, kita rasa ujub, riak, semua tu akan berlaku. Saya sendiri pun saya akui saya pernah ujub, saya pernah riak, saya pernah takbur. Jadi semua saya tak pernah isim. Jadi bagaimana, sebab tu ilmu ni kena berguru. Sebab tu saya advise, hari ni ramai orang dia belajar ilmu daripada TikTok, dia ambil amal-amal macam tu je. Dia ambil daripada YouTube, dia duk amal-amal macam tu je. Dalam TikTok paling banyak lah, orang duk ajar kaf, yang Aisyah kamu amalkan ni, kamu akan dapat sekian-sekian. Kalau boleh, tolong elakkan, jangan belajar ilmu daripada TikTok semata-mata tanpa ada guru. Sebab bila tanpa ada guru, itu bermakna anda akan didatangi oleh makhluk-makhluk selain daripada guru yang nyata, iaitu mungkin jin, mungkin setan, mungkin juga sewaktu dengannya pendamping dan lain-lain. Saka pun tak mustahil. Jadi kalau nak elak daripada kemudian, pastikan berguru dan pastikan mengikut syariat Islam yang sebenar. Dan tauhid itu paling penting. Maknanya kata kita bukan bergantung pada ayat. Walaupun kita baca ayat tersebut, contoh surah Al-Anfal ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Dan bukanlah engkau melemparkan, melainkan Allah jua yang melemparkan. Dia rasa macam seolah dia bergantung kepada ayat dari sudut pembacaan dia pun salah, sebagai syirik kafir. Sebab tu kita kena tahu, orang nak belajar ilmu kebatinan, ilmu Quran, yang dia kena belajar juga ilmu agama sedikit supaya dia tidak salah tauhid. Bila salah tauhid, dia bergantung kepada ayat, bermaksud kita dah tak bergantung kepada Allah Taala. Bergantung kita, kalau kau baca ayat ni, maka kamu akan dapat sekian-sekian. Salah lah tu. Tauhid ni dah salah. Maknanya kata kita dah, ayat ni ada power ke? Sedangkan kita punya tauhid, Allah Ta'ala yang maha kuasa. Makhluk tidak ada kuasa, Allah maha kuasa. Itu yang paling penting sekali. Jadi, nak belajar apa-apa pun, pastikan ada guru dan pastikan guru anda bersandar kepada syariat Islam yang sebenar. Dan kita faham apa yang kita amalkan. Dan kita bukan baca je. Nampak baca ayat Quran je, ni ayat Quran. Padahal dia tak, Yahudi Abu Jahal pun pakai serban. Dia pun cakap bahasa Arab.
Betul kan? Jadi kita pun tak tahu entah ayat Al-Quran ke, entah tidak ke. Kalau bukan ayat Al-Quran, baca. Cari makna ayat tersebut. Baru kita akan tahu. Kemudian nanti kita akan dapat masalah yang seterusnya. Mungkin sihir, mungkin saka, mungkin pendamping. Mungkin juga akan mengganggu bukan diri kita sahaja, anak kita, keluarga kita, isteri kita dan juga orang sekeliling. Sebab tu ramai hari ni, dia duk amal-amal, kadang-kadang kerja dia bermasalah. Kadang-kadang dia punya jiwa bermasalah. Orang sekeliling tak suka pada dia. Aura dia jadi macam tak cantik. Orang sepatutnya suka pada dia, tapi orang jadi tak suka kepada dia. Sebab dia amalkan benda yang dia pun tak tahu apa dia amalkan. Jadi elakkan perkara-perkara sedemikian rupa. Takbir. Allahu Akbar. Okey, done. Cut. Alright. Okey, sekejap saya keluar sekejap.